Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sekadar nak berkongsi cerita mengenai pengalaman saya mendaki gunung. Saya bukanlah orang yang suka mendaki gunung, dan saya bukanlah orang yang suka ikut-ikut. Jadi penglibatan saya dalam arena pendakian ini adalah secara tidak sengaja. Macam mana saya dengan suami selalu membuat aktiviti luar yang kami rasa mampu dengan keadaan fizikal, dengan finance yang kami ada. Dan ketika itu kami mula pergi mengikuti trip yang diadakan, yang ditawarkan melalui media sosial. Zaman-zaman saya menyertai ini, Facebook pun belum aktif lagi lah. Kami masih lagi berhubung melalui email. Jadi kami ikut satu grup ni pergi ke Latah Hammer. Siapa yang pernah pergi Latah Hammer tahulah perjalanannya biasa saja. Kemudian kami diyakinkan oleh salah seorang ahli grup tersebut untuk ikut mereka ke Gunung Irau. Ketika itu media sosial bukan macam sekarang, tak banyak maklumat yang saya boleh perolehi mengenai Gunung Irau. Jadi apa yang berlaku, saya pun ikutlah arrangement yang diaturkan oleh hamba Allah ini. Dan kami memula pendakian dengan keadaan sesat. Yang tunjuk jalan tu sesat sebab kami turun ke Simpang Pulai, patah balik ke atas. Dia tak jumpa jalan masuk. Saya pun tak faham lah grup ni, tapi saya ikut je sebab saya adalah orang luar, ikut trip sleep. Saya ikut trip slate lah, saya dengan suami. Jadi ketika memula pendakian, saya dikenalkan, oh yang ini bekas pemain bola jaring Malaysia, yang ini main bola sepak untuk negeri sekian-sekian, yang ini main squad. Sekiranya semua fitness orang daripada tahap maksimal. Saya dan suami akur saja. Kemudian kami pun berjalan. Dalam perjalanan tu kami ditinggalkan. Tapi tak ada masalah pun kalau kami ditinggalkan. Cuma kami mula mendaki pukul 12 tengah hari, dan saya ditinggalkan bersama suami, bersama seorang adik yang berbadan besar, lebih muda pada saya. Dan ketika saya bertanya pada dia, dia tidak pernah mendaki mana-mana bukit, tidak pernah membuat apa aktiviti luar, waimah, berjoging sekalipun, dan dia ditinggalkan bersama saya. Cuma saya nasib baik ada seorang abang, saya panggil dia Abang Lan. Dia antara orang yang bekerja, yang ada lesen lah. Masa tu kita panggil dia ranger, bukan ranger, dia ada lesen bawa perkhidmatan lah, Green Beret. Abang Lan ni yang swab adik tu. Saya dengan suami boleh jalan dulu ke hadapan, tapi Abang Lan minta kami tunggu swab sebab tak manis kalau dia jalan berdua dengan anak dara tersebut. Yang adik tu masa tu umur dia dalam 24-25. So saya dengan Abang Lan pun jalan lah, kan? Sampai kami ke puncak Irau Tipu. Ada lagi seorang peserta, lebih kurang umur 10 tahun, telah ditinggalkan oleh juga tim terbabit. Yang Abang Lan tak ada kena-mengena dengan tim ni. Abang Lan dengar kawan dia nak pergi, dia tumpang je sebab dia nak Ricky jalan, dia nak bawa pelancong daripada Singapura masuk dekat Gunung Irau. Jadi ketika kami sampai di puncak Irau, Abang Lan berkata kita tak boleh lama, 15 minit sahaja sebab dah malam. Kami sampai pukul 4 petang. 4 suku turun. Semua lunch pack saya, semua makanan saya, adik tu makan. Adik tu sangat lapar. Dan ketika berjalan turun, saya rasa saya membuat perkara yang paling bongok sepanjang perjalanan saya, menghiburkan adik tersebut kerana dia sangat penat. Daripada satu lagu ke satu lagu, saya cuba menyanyi menghiburkan dia. Dan hari mula gelap. Ketika dalam hutan pukul 5 dah mula gelap lah. Ketika hari gelap, saya sangat takut. Kenapa saya tak bawa headlamp? Sebab saya rasa ni depek, saya tak terfikir nak bawa headlamp. Saya tak sangka kami start trekking pukul 12 tengah hari. Kalau tak ada Abang Lan, saya dah balik dah sebenarnya. Jadi kami pun turun, jalan turun. Yang kami 5 orang masa tu, Abang Lan, saya suami, adik tu ada seorang kakak umur 50 tahun. Jadi yang bawa headlamp cuma Abang Lan dengan kakak tu. 5 orang berjalan, 2 headlamp. Kakak tu di belakang, Abang Lan di depan. Kakak tu di depan, Abang Lan di belakang, dan saya di tengah-tengah. Saya pula ke bawah rabun ayam. Saya memang ada masalah penglihatan kerana saya agak ada silau yang tinggi. Bila orang suluh saya tak nampak sebab silau. Kaki terpelus. Suami langgar batang pokok. Saya okey sajalah. Kami selamat keluar pukul 9 malam. Kami sampai dekat kapak.
dalam keadaan lapar, sedih, letih. Perkara yang paling menyedihkan, orang yang organize trip ni, yang kumpul, yang ajak kawan-kawan ni, saya tak tahu lah zaman tu dia dipanggil gogo ke apa. Soalan dia tanya kat kami adalah, kenapa kau orang lambat? Kau orang saja lambat Kau saja lambat tunggu dia orang. Saya memang rasa tak tempeleng dia. Malam tu juga saya hantar dia balik ke kediaman. Walaupun kami ada semalam lagi tidur bersama dia orang dekat homestay tu, saya cakap kat suami, balik saya cari penginapan lain dekat Cameron Highland. Saya tak nak tengok muka makhluk-makhluk yang tak terpakai ni. Kesimpulan pada cerita saya adalah, ada orang buat benda ni suka-suka, ada orang buat benda ni kerana tanggungjawab. Saya direzekikan berkenalan dengan abalan yang penuh rasa tanggungjawab. Saya bukan tanggungjawab dia. Dia bukan part of the team. Tapi kerana rasa tanggungjawab melihat kami yang lambat dan minta saya tolong tunggu adik tu, dan supaya kami sampai keluar dengan selamat. Itulah gunung pertama dan mungkin akan jadi gunung terakhir. Namun saya punya cerita tidak begitu. Saya direzekikan, saya ada anak murid yang sangat mengasihi cikgunya, yang bawa cikgunya naik daripada satu gunung ke gunung lain, yang memperkenalkan cikgu dia dengan rakan-rakan yang dipercayai, yang boleh tunggu cikgu dia, cikgu yang mampu berjalan walaupun dengan kadar yang sangat perlahan, yang sentiasa swab cikgu dia. Jadi cerita kita mungkin berbeza, tapi sebenarnya kita tak pernah kenal orang sampai di saat mana kita perlukan. Saya ingat muka-muka orang yang tinggal saya dekat Irau tu, dan pesan saya sama je pada orang, anak-anak murid, anak-anak lain. Kenal dulu. Saya masih baik kerana ada suami saya. Dan andai kata saya tak jumpa diorang, saya tak jumpa abalan, saya ikut diorang, saya tak jumpa abalan, pada hari tersebut saya berjalan dan saya lambat. Saya lambat bersama adik tu, lambat, dan saya ditinggalkan dengan jarak yang agak jauh. Saya patah balik. Ketika kami sampai di Puncak Irau Tipu, mereka baru turun daripada Puncak Irau. Cakap, korang jangan lama jalan baik-baik kita orang turun dulu, dengan penuh rasa tidak bersalah. Dan budak adik tu bukan kawan saya pun, kawan dia yang ajak dia pun tinggal dia. Saya sangat kesian kat adik tu. Tapi cerita kita berbeza. Setiap orang ada cerita sendiri, ada pengalaman sendiri yang jadikan batu sempadan. Belajarlah baik-baik daripada pengalaman. Janganlah pisang berbuah dua kali. Adios.